محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وإلى كافة المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى والدينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dikasihi Tuan Imam dan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Waktu di antara maghrib dengan isya ini ialah waktu perdana. Ini antara waktu yang Nabi SAW larang daripada kita tidur. Ada waktu yang Allah Ta'ala larang bagi kita tidur, ialah waktu maghrib dengan isya. Kemudian waktu lepas asar, dan juga waktu lepas subuh. Jadi waktu-waktu ini kita tak boleh tidur. Dan waktu maghrib ini adalah waktu perdana. Waktu ini waktu yang sangat baik. Jadi kita jadikan waktu maghrib ini adalah waktu untuk kita dapatkan pahala sebanyak mana mungkin yang kita boleh buat. Man aqaba fis salah fahuwa fis salah. Siapa yang tunggu sembahyang, bermakna dia ni dapat pahala macam duduk dalam sembahyang. Jadi maghrib dengan isya adalah waktu yang paling mudah kita tunggu untuk kita nak semayang waktu lain. Jadi kita tunggu saat di antara maghrib dengan isya ini. Maka dalam masa kita tunggu ni, kita ada dalam majlis ilmu. Dan pada malam ini kita bersempena dengan kita mengingati peristiwa kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Haji Saleh selalu cerita, Tuan Guru Haji Saleh selalu cerita dekat kita. Dia cerita bagaimana waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang paling seronok ialah pak menakan Nabi. Pak menakan antara yang paling seronok ialah pak menakan Nabi. Yang lepas itu dialah yang lawan Nabi, iaitulah Abu Lahab.
Maka Abu Lahab ni bila dengar, dia kata Aminah telah melahirkan seorang anak, maka dia terus bebaskan seorang hamba. Terus seorang hamba dia bebaskan, dan dia jadikan hamba itu sebagai ibu susu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suhaibah al-Aslami dibebaskan oleh Abu Lahab kerana seronok dapat cucu. Seronok dapat cucu. Dan dikatakan dia buat kenduri menyembelih banyak ekor unta. Kerana apa? Kerana seronok dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selepas itu dialah orang yang paling seteru dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan pada setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa taala ringankan azab kepada Abu Lahab kerana sikap dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, kalaulah Abu Lahab orang yang paling benci dekat Nabi, orang yang satu hari dia pernah plan, dia pernah atok, dia habaq dekat bini dia, kata pergi jumpa Muhammad, pergi jumpa Muhammad. Habaq kata dia tak larat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Ummu Jamil pergi jumpa dia, Habaq kata pak menakan dia, pak ngahab, nama ngahab pula kan, pak menakan dia ni tak larat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pergi, Nabi tengok Abu Lahab ni dah kata tak larat. Walaupun Abu Lahab ni seteru pada dia, dia pergi juga. Sebelum dia nak sampai rumah Abu Lahab, malaikat mai tahan Nabi, kata jangan masuk dalam rumah Abu Lahab. Tidak Nabi masuk dah, tapi Nabi tak masuk. Nabi tunggu. Abu Lahab duk ada di atas katil, duk panggil Nabi, mai lah, duk tunggu apa, mai lah. Nabi tak masuk. Akhirnya Abu Lahab tadi yang duk panggil tu Nabi tak mai, dia bangkit. Dia bangkit pergi dekat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dia terjatuh dalam satu lubang. Lubang itu lubang yang dia buat dan dia plan dengan pengikut dia. Bila Muhammad mai je saat lagi ni, dia akan jatuh dalam lubang ni, hampa mai kambuh terus. Jadi bila dia jatuh dalam lubang, pok-pok tu mai terus kambuh dia. Badan. Ni Abu Lahab. Punya teruk perangai dia dekat Nabi SAW. Tapi waktu Nabi lahir, dia raih kelahiran Nabi SAW dengan bebaskan hamba. Dan dikatakan dia hisab. Ni dia hisab. Ada Allah Ta'ala bagi sikit, disebabkan dia baik kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita, bayangkan kalau kita yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah pun ada dalam hati kita benci, bahkan kita sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ni. Duduk dalam majlis ni pun dah satu rahmat, tanda kita sayang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik.
Anas bin Malik ni waktu Nabi nak hijrah, bila Nabi sampai di bumi Madinah, orang pakat bagi macam-macam dekat Nabi hadiah. Bagi hadiah ni, bagi hadiah ni. Maka mak Anas bin Malik ni tak tahu nak bagi apa. Tak tahu nak bagi apa kerana seronok dengan Nabi SAW mai ke bumi Madinah. Maka mak dia kata, ya Rasulullah, aku nak bagi anak aku ini untuk kamu wahai Rasulullah. Masya Allah. Mak dia bagi Anas bin Malik untuk jadi khadam kepada Nabi SAW. Cuba bayang. Bagi anak dia duduk dengan Nabi, maka kamu berkhidmatlah untuk Rasulullah SAW. Maka kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi SAW. Sepanjang aku duduk dengan Nabi ni, dia kata, fama farihna bi syai'in, tidak ada satu pun yang aku seronok lebih daripada aku seronok apa yang Nabi sebut. Dia kata, sepanjang 10 tahun duduk dengan Nabi ni, yang paling aku seronok ni ialah ketika mana ada seorang lelaki sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Ada seorang lelaki mai jumpa Nabi SAW, dia tanya Nabi tentang hari kiamat. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, agak-agak bila nak kiamat? Tu dia mai tanya, macam hari ni lah, bila nak pilihan raya? Mai tanya dekat Nabi SAW, bila nak kiamat ni? Tahu apa Nabi jawab? Nabi kata, ma'adatta laha. Yang duk kalut nak tanya kiamat tu, ma'adatta laha, apa yang dah buat persiapan? Yang kira duk bila nak kiamat, bila nak mati ni, apa persiapan yang kamu dah buat? Sebab kita semua akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan pun akan mati. Duk kira nak mati je. Lah ni lagi syok. Kan, betul tak? Kalau dulu tak apa berani juga nak mati ni. Lah ni masa Kampung Budi ni orang yang paling seronok nak mati sebab kubur dia keliling lah. Ni kubur Budi kita ni keliling lah. Jadi tak lu takut dah dengan babi ke apa ke, tak takut dah. Kalau dulu takut juga dengan babi tu nak duduk dalam kubur kan. Lah ni kubur cantik lah. Ni kubur kita ni. Masa kubur yang paling lawa kot ni, masa kubur Budi. Kalau siap nanti lah. Sebab kita semua akan mati. Fadil Ustaz Ahmad Yahya pernah cerita kat kami. Dia kata dia duduk di Tok Kelin. Tok Kelin ni kubur dia ayak penuh. Korek-korek yang penuh ayak. Dia kata kalau bagi pilih nak duduk kubur mana, dia kata lebih baik dia suka kalau boleh pilih duduk di kubur Masjid Bukhari. Dan pergi tak Masjid Bukhari? Oh cantik. Kubur yang paling lawa Masjid Bukhari. Cuba pergi tengok. Susun elok kubur tu. Ustaz Maya kata, kalau boleh lah, kalau ikut nak duduk ni lebih baik duduk di Masjid Bukhari lah, kubur situ. Tapi kubur ni bukan tengok pada luar ni. Kubur ni tengok pada kita. Walaupun kubur tu ada ayat, tapi kita nanti ni bila duduk dalam kubur ini akan menjadi taman kepada taman syurga ataupun taman daripada taman api, lubang daripada lubang api neraka. Tu kubur kita. Hang duduklah kubur mana pun, kalau hang orang baik, maka taman daripada taman syurga. Tapi kalau kamu duduk
orang yang tak baik, kubur kamu cantik macam di Masjid Bukhari pun, tapi lubang kamu daripada lubang api neraka. Itu kubur. Jadi Nabi SAW tanya, ma'adattalaha, apa persiapan kamu? Maka jawab sahabat Nabi SAW, ada seorang lelaki ni kata, la syai'a. Senang. Tak ada apa Nabi Yud. Yang rai lah, amai rai, metam rai, manyang diki keran, an Quran diki keran, tangpi metam rai tu dia. Dia tham dah di padai kiamat ni, padai kiamat tu metam rai. Amal ni hamai lalu. La syai'a, saya tak buat apa Rasulullah. Habis. Cuma dia kata, illa anni uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia kata, aku ni satu je. Apa dia? Aku kasih dan sayang pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu je yang aku ada. Aku tak ada amalan macam orang lain. Orang lain rajin sembahyang, rajin buat ibadat, qiyamul lail kerap. Tak. Tapi aku ada satu je, iaitulah aku sayang pada Allah dan Rasul saja. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kalau macam tu, kata Nabi, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Allah. Maka kata Anas bin Malik yang duduk di situ, waktu orang tu tanya Nabi tu, dia kata, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, waktu dia duduk itu, dia kata, inilah waktu yang paling aku seronok. Tak ada sepanjang aku duduk dengan Nabi ni, yang paling aku seronok inilah, kata Anas bin Malik. Bila Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Kerana kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Kerana kata Anas bin Malik, aku sayang dekat Nabi SAW, aku sayang dekat Abu Bakar, aku sayang kepada Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Aku sayang Nabi, aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar, aku harap aku akan dimasukkan ke dalam syurga bihubbi iyyakum, kerana aku sayang kat mereka ni je. Walaupun kata Anas bin Malik, wa illam a'malu bimithli a'malihim, walaupun aku tahu aku ni tak sehebat amalan yang dilakukan oleh mereka ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita boleh lawankah dengan Abu Bakar? Sayyidina Ali pun tak boleh lawan dengan Sayyidina Umar, pun tak boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Suatu hari Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, ada seorang, dia ni perlu hantar ayam pergi rumah dia. Ada orang tak larat. Maka pada ketika itu para sahabat berebut nak hantar. Maka Sayyidina Umar ni bangkit awal pagi, pergi nak hantar.
Pipi sampai dekat rumah kawan tu, tengok ayam dah ada dah di rumah kawan tu. Loh, siapa main duk hantar? Awal pada aku lagi, kata Umar. Esok pagi Umar bangkit awal lagi nak pergi hantar. Pipi sampai tengah jalan selisih dengan Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar pergi hantar dah. Dia nak pi tu Abu Bakar dah kena balik dah. Allah Akbar. Ya Allah. Suatu hari Nabi SAW lepas sembahyang subuh, Nabi tanya para sahabat. Nabi duduk, Nabi tanya, siapa hari ni pi dah tengok ziarah, dan selesaikan urusan jenazah siapa-siapa? Masya Allah. Kata Abu Bakar, saya dah hari ni. Dia dah pergi ziarah dah. Masya Allah. Dah selesai dah urusan pengumuman. Hari ni siapa yang puasa? Kata Abu Bakar, aku puasa dah hari ni. Allah. Bila Nabi SAW tanya 3-4 soalan ni, semua Abu Bakar kata dia buatlah. Tu dia. Maka kata Nabi, Abu Bakar ni akan masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Sebab syurga ni dia ada banyak pintu. Pintu orang rajin puasa nama dia Ar-Rayyan. Bila orang kerja dia rajin puasa, puasa sungguh puasa. Hari Isnin Khamis puasa, hari putih puasa. Kemudian hari-hari kebesaran, hari-hari yang lain dia puasa. Dia puasa macam Nabi Allah Daud alaihissalam, sehari puasa sehari selang, sehari puasa sehari selang. Maknanya dia ni puasa, maka dia akan masuk pintu syurga melalui puasa. Siapa yang rajin baca Quran, dia akan masuk pintu melalui pintu baca Quran. Tuan-tuan, kita nak masuk pintu mana? Meru cekah pintu naik ni. Nak masuk pintu mana ni? Nak masuk pintu puasa pun tak larat nak puasa. Nak masuk pintu semayang pun tak larat nak semayang. Kan? Nak semayang sunat ni, ya Allah, tak larat nak semayang. Nabi SAW sebut, siapa yang semayang 12 rakaat sehari semalam, 12 rakaat, semayang sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bagi dia mahligai dalam syurga. Sehari sebiji mahligai, semayang 12 rakaat. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh buat tak? Ya Allah, paling susah sekali ialah hak pertama, iaitu semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Pai. Medai ni. 4 rakaat sebelum zuhur. Maksud dia sebelum orang bang dia kena main masjid dah. Mana boleh orang bang dia duduk di rumah dia lagi. Dia tak boleh sembahyang sunat 4 rakaat. Dia kena main masjid sebelum orang azan. Bila habis tu imam azan ada lagi 4 minit, maka dia sembahyang sunat 4 rakaat. Tapi kalau dia main tu orang bang habis dah, tinggal seminit lagi nak sembahyang sunat, takkan nak sembahyang 4 rakaat. Memang sembahyang 2 rakaat lah kalau boleh. Kalau dia tak mau, tak sembahyang lah sunat tu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. 6. Betul tak? Siang 6, malam pula 6. Selepas maghrib 2 rakaat. Ni lepas maghrib ni 2 rakaat. Mayang dah tadi. Dia boleh pergi isyak okok don di luar.
Kan kita terlambat ustaz nak ceramah. Kan habis-habis sembahyang ni maghrib ustaz ni dah lam nengkon. No. Dia tak sembahyanglah sunat 2 rakaat. Dia pergi balut, Mr. balut di luar no, boleh 2 3 batang baru masuk. Lepas maghrib 2 rakaat. Kemudian lepas isyak 2 rakaat. Sagi ni. Dan banyak main ni, tadi ni. Boleh tak sembahyang lepas isyak sagi ni 2 rakaat. Dan hak paling teruk ni esok ni, pagi esok ni, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Tuan-tuan, duk habaq anak-anak ni. Bangkit awal budak-budak kita ni, bangkit awal, bangkit sereka baju lah apa semua ni kan. Anak-anak kita bangkit awal. Cik sembahyanglah 2 rakaat. Tak mau sembahyang 2 rakaat ni. 2 rakaat je adik-adik. Berat tak? Berat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. 2 rakaat ni lebih berat daripada main bola sejam. Betul tak? Kalau main bola sejam pun rasa lah, sejam dah no main bola futsal ni. Oh, betul tak? Main bola dia berasa syok, naik gerak 30 km. Habis lenguh paha ni. Tapi kalau nak semayang 2 rakaat, Allah. Cuba bertanya hak naik gerak tu, ada kayuh gerak tu kan. Kayuh gerak berapa ni? Saya 30 kilo ni. Uish, 100 kan ni. Kan? 30 kilo. Tapi semayang sunat subuh tak mayang. Terkeruk mayang sunat subuh dengan kayuh gerak 30 km ni lebih baik kayuh gerak 30 km lagi. Sebab apa? Sebab Quran sebut wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sangat berat kecuali pada orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk je sembahyang. Apa kelebihan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ni? Allahu akbar. 2 rakaat sebelum subuh. Maksud dia orang bang tu sembahyang 2 rakaat. Sat gini sunat subuh tu. Sembahyang 2 rakaat tu pahala dia ialah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Tuan-tuan, dalam dunia ni siapa paling kaya? Antara orang yang paling kaya dalam dunia ni ialah pemilik syarikat handphone. Bukan hak saya ni. Handphone hak mungkin hak tuan-tuan ni. Handphone hak mahal tu. Tahu tak handphone Apple? Hak bunyi ting ting tong 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 tu bunyi tu. Bunyi tu budak-budak kalau dengar bunyi handphone tu, hui, dia bunyi hui tu. Sebab apa? Sebab handphone mahal. Harga 7,000. Untuk handphone harga 7-8,000. Ni hak baru pula, saya tak tahu berapa ribu ni hak baru pula. Kan? Ni iPhone. Pemilik iPhone ni orang yang paling kaya, antara orang yang kaya. Dia seorang kaya. Di Malaysia ni orang kaya lagi. Orang Melayu, Syed Bukhari, orang kaya. Tu orang kaya. Kilang gula hak dia. Kita nak makan gula tu hak dia. Roti gardenia tu hak dia tu, tuan-tuan. Syed Bukhari hak Masjid Bukhari hak kita duk pergi sembahyang tu. Roti gardenia yang kita beli tu, tuan-tuan beli roti gardenia. Jangan beli Massimo. Massimo tu hak Cina nak lawan dengan Syed Bukhari. Beli hak gardenia. Beli makan. Kalau beli apa nama? Mi kan, mi tu. Beli hak gardenia. Jangan duk beli hak apa nama tu, ada jenama-jenama lain tu, hak orang bukan Islam, hak orang Cina. Beli hak orang kita. Ni orang kaya. Dalam himpun semua orang kaya ni, ambil harta mereka semua kaya ni himpun, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada harta mereka yang kaya semua ni. Nak mayang lagi tak? Anak-anak semua nak sembahyang tak? Boleh tak sembahyang? Ada belakang ni. Boleh tak sembahyang 2 rakaat? No?
Semayang 2 rakaat. Hak ayah ni kena semayang lah kan. Konker ni tong manyang lah ditai dia. Kita semua nak pi dah ni kan. Maka kata Anas bin Malik, hak ni yang aku paling seronok. Aku paling seronok ialah bila Nabi kata anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Tuan, dalam dunia ni kita sayang siapa? Asal saya mai dah di sini, saya bagi dah satu doa kat tuan-tuan semua. Tapi tuan-tuan mungkin lupa. Tapi saya rasa saya tak lupa. Saya mai sini, saya bagi satu doa yang diajar, yang dibaca oleh oleh Nabi Allah Daud, tak silap saya, Nabi Allah Daud yang baca doa Allahumma rzuqna hubbaka. Ingat tak? Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah, rezekikanlah kepada aku ya Allah cinta kepada kamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cintalah kepada orang yang mencintai kamu ya Allah. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika, dan berikanlah aku cinta kepada apa-apa saja yang boleh memberi kecintaan aku kepada kamu ya Allah. Mayang ke, puasa ke, apa saja yang bagi menyebabkan aku boleh sayang pada kamu ya Allah, bagilah aku sayang pada kamu ya Allah. 3 benda yang kita minta. Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah, bagilah aku sayang pada kamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, bagilah aku sayang pada siapa yang sayang pada kamu ya Allah. Tuan-tuan, baru ni ada seorang sahabat mai di pejabat. Dia mai jumpa saya. Dia kata dia nak ajak saya pi sekolah dia, program sekolah dia. Saya kata insya-Allah boleh. Dia sembang baik macam tu lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, ustaz ni Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan. Dia diberikan kelebihan. Ada seorang sebelum dia nak meninggal dunia, dia mimpi suruh bagi barang ni dekat ustaz ni. Masya Allah, barang yang sangat berharga, tuan-tuan, sangat berharga. Iaitulah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak yang diberikan kepada dia. Masya Allah. Kata Dr. Haruddin, dia ni mimpi dengan Rasulullah ni, Masya Allah, selalu sangat, kata Dr. Haruddin. Tapi satu hari dia dibawa pergi ke bumi di Brunei, dibawa pergi Brunei dan diberikan rambut ataupun janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Allah, sebelum ni aku duk mimpi je, dia kata, tapi hari ni aku dapat menyentuh sebahagian daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni sahabat ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dia boleh bawa, dia boleh jaga
asar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak kenal dia. Dia kata dia nak buat mai. Saya kata alhamdulillah. Esok dia nak buat mai, dia kata. Syabat kat kawan-kawan kat pejabat, alhamdulillah ini kita ready bagi elok. Dan bilik pejabat kita bagi elok. Kerana yang nak mai ni adalah sebahagian daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mai pejabat kita ni buat bagi elok, sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa tuan-tuan, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Bagilah aku sayang pada siapa yang sayang kepadamu ya Allah. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Bagilah aku sayang kepada apa sahaja amalan yang boleh mendekatkan kecintaan aku kepada kamu ya Allah. Ini doa yang pertama. Dan kita tambah dalam doa ni, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika. Ya Allah, rezekikanlah aku sayang pada kamu ya Allah, dan aku sayang pada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita sayang dekat Nabi, bagi kita sayang dekat Allah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi aku sayang sungguh ya Allah. Ya Allah, bila kita dengar kisah para sahabat Nabi sayang ni, Allahu akbar. Antara sahabat yang paling sayang kat Nabi ialah Abu Bakar. Abu Bakar ni kerja dia diceritakan oleh Ustaz Jufri. Dia cerita Abu Bakar ni bila dia pergi hantar Nabi SAW, dia akan tunggu di rumah Nabi. Allah Akbar. Tak balik lagi ke Abu Bakar? Tak balik lagi. Sayang dekat Nabi. Di dalam peperangan, di dalam waktu Nabi SAW nak hijrah, Abu Bakar ni dia pergi depan, dia pergi belakang, dia pergi kanan, dia pergi kiri. Nabi kata, ya Abu Bakar, pasal apa? Pasal pergi depan, pasal pergi belakang. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku ingat musuh ada depan, aku akan pergi depan. Kalau aku ingat musuh ada belakang, aku akan pergi belakang. Kalau aku ingat musuh ada kanan, aku akan pergi kanan. Ya Allah. Ni orang yang cinta, orang yang kasih. Dikala Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW dengan Abu Bakar duduk dalam gua, tutup habis lubang semua dah. Tiba-tiba ada lubang Nabi Abu Bakar, Nabi tidur paha Abu Bakar ni, letak tangan di lubang. Rupanya lubang tu ada binatang sengat. Sengat tangan Abu Bakar, tahan tak mau bagi Nabi jaga. Tapi terlalu sakit, keluar air mata jatuh dekat pipi Nabi SAW. Nabi pun terjaga Abu Bakar, pasal apa kamu menangis? Allahu Akbar. Terlalu sayang kepada Nabi SAW. Tak mau bagi Nabi SAW jaga, tapi nak buat macam mana, keluar air mata. Ya Allah, ada seorang sahabat Nabi mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku sangat sayang pada kamu. Aku sangat sayang pada kamu ya Rasulullah. Kalau aku ingat kamu, aku akan pergi jumpa kamu. Tapi di akhirat nanti ya Rasulullah, bolehkah saya nanti nak jumpa dengan kamu lagi? Tak pasti saya ni masuk syurga ke tak. Kalau saya masuk syurga pun tentulah syurga saya bawah, syurga kamu tinggi. Ni sayang kat Nabi ni. Pergi jumpa Nabi. Maka Nabi SAW tak boleh jawab.
Nabi tak dijawab. Sampailah Allah Ta'ala turunkan ayat, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allah. Wa may yuti'illah wa rasul, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, di kalangan para siddiqin, wasyuhada, di kalangan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Allah. Tuan-tuan, bila sahabat ni tanya, seronok kita boleh dapat jawapan. Sahabat ni kata, Allah Ta'ala kata, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, nanti ni kita akan duduk bersama dengan para Nabi. Allah. Kita tak boleh nak bayang, kita duduk dengan tok-tok guru pun kita rasa lain dah. Kan, boleh-boleh piduk dengan tok guru ni, ya Allah, seronok, tak tahu, rasa tenang piduk dengan tok guru ni. Kan, duduk dengan tok guru ni rasa, ya Allah, tenangnya. Cuba bayang kita akan duduk bersama dengan para syuhada. Sayyidus syuhada Hamzah, Sayyidina Hamzah di Bukit Uhud. Jenazah Sayyidina Hamzah, suatu hari datang banjir. Bila banjir datang, terbuka habis semua kubur batu, tuan-tuan. Terbuka habis. Bila terbuka habis ni, semua kubur terbuka. Tengok-tengok, Masya Allah, semua jenazah para sahabat Nabi masih lagi elok. Bila nak ditanam, tak tahu dah siapa jenazah ini, kecuali ada dua orang yang dikenali. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah. Dikenali ialah kerana bila dikorek, ditebuk dada Sayyidina Hamzah, rupanya itulah hikmah dia, maka diletakkan kubur Sayyidina Hamzah tu asing. Sampai hari ni kalau kita pergi, kita boleh tengok ada dua kubur. Masya Allah. Nak habaq kata mulianya Sayyidina Hamzah ni, sampai berlaku macam tu pun Allah muliakan Sayyidina Hamzah. Sayyidus syuhada, penghulu kepada segala para syahid. Di akhirat nanti, orang yang taat kepada Allah duduk dengan Sayyidina Hamzah, duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, duduk dengan para anbiya, Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh. Masya Allah. Ni duduk dengan para Nabi semua, dan duduk dengan ketua penghulu Nabi, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Kita duduk di kedai makan, kalau boleh Pak Nyang Man pun kita tak nak gelak dah, kan? Duduk dengan Pak Nyang Man pun kita gelak. Kita nak bayangkan kalau kita duduk dengan para syuhada, duduk macam mana, kita nak bayang macam mana inilah kedudukan dalam syurga. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Masya Allah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, duduk dalam syurga nanti akan bertentang-tentang. Kita duduk nanti ni dalam syurga bertentang sama-sama kita ni. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, anak-anak yang menjadi
Pelayan-pelayan ni akan mai nak sediakan kepada kita nak makan apa, nak minum apa. Allahu Akbar. Ni di akhirat. Kalau dunia kita boleh duduk sembang di simpang-simpang, kan? Duduk simpang ni sampai pukul 1, pukul 2, duduk simpang ni, duduk di rumah kawan ni pukul 1, pukul 2. Maka dalam syurga ialah tempat kita duduk sembang-sembang. Di syurga tak payah semayang dah adik-adik, tak payah buat ibadat dah duduk syurga. Sembanglah sampai bila-bila pun. Ni. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi rasa kasih sayang. Maka Abu Bakar sangat sayang kepada Nabi SAW. Begitulah juga sahabat-sahabat yang lain yang rindu dan sayang kepada Nabi. Antara yang sayang pada Nabi, dia mai tanya lagi dekat Nabi, ya Rasulullah, nanti ni anak Nabi SAW Fatimah tanya Nabi, nanti ni ya Rasulullah, di mana kami nak jumpa kamu? Ni di akhirat nanti nak jumpa Nabi tak mana? Nak jumpa Nabi nanti di mana? Tuan-tuan duk tanya tak soalan tu? Dia tamai soalan ni, kan? Kita tanya apa? Kita mungkin duk tanya diamond tampere dai mark ni treat ni. Mungkin tu kita duk tanya kawan kita. Kita tanya dia, oi hang buat macam mana yang boleh banyak treat ni? Amboi, aku dai medai ni. Aku ni tak boleh ni, kenapa? Pernah tak kita tanya macam ni, soalan-soalan ni? Soalan ni kena tanya. Soalan-soalan ni kena tanya dalam diri kita. Sebab kita nak pi. Saya nak pi, tuan-tuan pun nak pi. Bukan nak duduk lama atas dunia ni. Kita nak pi dah. Baru ni dua-dua orang ahli syurga kita telah pun meninggalkan kita. No. Saya pun tak pernah dengar. Saya minta maaf pada mak dia. Sebab orang tu panggil dia macam tu, saya pun panggil lah. Mak dia kata, kami tak pernah panggil macam tu Ustaz. Oh ya Allah, minta maaf. Kita duk panggil nama dia kan. Rupanya nama Saleh bin Ahmad. Masya Allah, nama cukup elok. Kan? Kita duk panggil nama macam mi goreng lah apa ya. Nama mak dia kata, kami tak nak panggil Ustaz. Allahu Akbar. Tu ahli syurga tu tuan-tuan. Dia bukan ada apa. Ni mak kepada anak kita yang jadi anak angkat menteri besar. Saya tuan-tuan, saya tak boleh. Saya kata, ya Allah MB ni Masya Allah. Dia yang nak main tuan-tuan. Dia kata, aku nak pergi rumah Salma. Hari tu bini dia main dah. Dia kata, dah aku nak pergi juga. Dia main. Tuan-tuan, dia kata kat saya, dia kata aku bagi kat dia 3,000. MB bagi kat Salma 3,000. Aku bagi kat tok dia 2,000. Lepas tu aku tanya dia, hang ada jam tak? Salma tu kata tak ada. Nak ambil jam aku. Dia bagi jam dia dekat Salma. Allah Akbar. Baru ni nak pergi hantar. Saya terkejut, MB pergi hantar di USM. Masya Allah. Masya Allah. Ni orang yang dia tak boleh cerita orang susah. Dia jenis tu. Jenis tak boleh cerita orang susah, dia akan tolong. Banyak kali lah. Kalau tahu aja orang susah, dia akan main cari. Berhenti tak mana tadi? Cerita apa? Tuan-tuan? Fatimah no. Fatimah tanya Nabi. Tanya soalan pada Nabi. Fatimah tanya soalan pada Nabi SAW. Nanti ni kami nak jumpa kamu di mana ya Rasulullah? Ya Allah.
Fatimah ni anak yang paling sayang pada Nabi. Bila dia nak meninggal dunia, Nabi panggil Fatimah, ya Fatimah, mai sini. Aisyah duk tengok je. Siti Aisyah dengan Fatimah ni sebaya lebih kurang. Seorang mak, seorang anak. Kan? Ada pernah Tok Guru saya cerita, Fatimah dengan Aisyah ni, suatu hari Siti Aisyah kata dekat Fatimah, Fatimah, ni saya ni menikah dengan Nabi. Pada waktu tu saya ialah anak dara. Mak kamu waktu menikah dengan Nabi tu, dia bukan anak dara dah. Oh, tu dia. Fatimah teriak. Fatimah ni teriak. Balik pergi habaq dekat Nabi, mengadu dekat Nabi. Ni makcik ni kata macam ni makcik ni kata macam ni. Maka Nabi SAW kata dekat Fatimah, Fatimah, nanti pergi habaq kat makcik. Pergi habaq makcik kata, betul. Cuma habaq dekat makcik, waktu ayah kamu kahwin dengan mak kamu, waktu Nabi kahwin dengan maknya, walaupun mak dia tu ialah janda pada waktu tu, tapi ketika itu Nabi ialah seorang anak teronak. Kata habaq kata waktu kahwin dengan mak tu ayah anak teronak. Tapi bila dah kahwin dengan Aisyah ni bukan anak teronak lagi dah. Maka esok ni Fatimah duk tunggu kan, bila nak siang ni, nak pergi habaq balik. Nak pergi habaq balik ni kan. Sampai esok ni habaq. Maka kata Aisyah, tak ada orang lain yang habaq kat kamu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang habaq dekat kamu. Maka Fatimah ni bila Nabi nak meninggal dunia, Nabi panggil Fatimah. Nabi panggil Fatimah, Fatimah mai duduk dekat Nabi. Aisyah duk tengok. Nabi pembisik satu kat tinggal Fatimah. Fatimah teriak. Fatimah teriak. Duk lama pula Nabi panggil Fatimah mai sat. Nabi bisik pula satu kat tinggal Fatimah. Fatimah gelak, Fatimah seronok. Maka lepas Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah panggil Fatimah. Aku lama dah nak tanya, tolong habaq Sat. Tolong habaq Sat, apa yang Nabi bisik dekat kamu? Kata Fatimah, Nabi bisik yang pertama, Nabi kata sudah dekat ajal dia. Maka menangis Fatimah. Teriak Fatimah. Sebab Nabi habaq kata dah dekat dah ajal Nabi. Nabi panggil kali kedua, Nabi kata, orang yang akan meninggal selepas aku daripada keluarga aku ialah kamu wahai Fatimah. Pada ketika itu aku seronok. Kata Fatimah, 60 hari tak silap selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pula meninggal dunia. Allahu Akbar. Ni sayang dekat Nabi. Tanya Nabi nak jumpa Nabi tang mana nanti. Kata Nabi SAW, tunggulah aku di 3 tempat. Nabi akan tunggu kita di 3 tempat. Tuan-tuan, Nabi ni dia dah boleh masuk syurga, dah tunggu apa lagi kita? Nabi SAW dah masuk syurga dah. Lu tunggu apa kita lagi? Tapi tak, tuan-tuan, Nabi tunggu kita. Nabi kata, aku tunggu kamu di 3 tempat. Yang pertama, indal hisab. Nabi akan tunggu di tempat hisab kita. Allah. Tuan-tuan, kita nak minta kerja lah ni pun kita cari orang kata. Nak minta kerja cari kawan ni, minta cari kawan ni, tolonglah Sat, tolonglah Sat. Di padang mahsyar nanti nak minta tolong siapa? Siapa nak tolong kita?
Seorang ayah pun tak akan tolong anak dia, seorang anak tak akan tolong ayah dia. Seorang ayah panggil anak, "Anak, kenal tak siapa?" Dia tak kenal. "Kamulah ayah aku. Tapi hari ni aku tak boleh bagi walaupun satu pahala kepada kamu." Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tiada manfaat harta dan tidak ada manfaat anak pinak. Tak ada lah anak pinak, tak ada tolong kita lah. Siapa pun tak tolong siapa. Nak tolong apa? Sebab kita semua memerlukan pahala. Saya nak pahala, tuan-tuan nak pahala, semua nak pahala. Kalau duduk dunia duduk buat bagi orang marah je, duduk dunia buat bagi menyusahkan orang saja, Masya Allah. Pergi di akhirat nanti habis gitu je. Lu kerja kata kat orang, lu kerja buat fitnah kat kawan lu, lu kerja buat fitnah kawan ni, lu kerja buat kerja tak elok, lu kerja kata je kat orang. Tuan-tuan, jadi YB ni hak orang nak kata. Saya dah ingat saya ada kena kata. Rupanya bukan kita kena kata. Siapa yang terlibat dalam perjuangan Islam mesti kena kata. Tuan-tuan baca surah As-Saff. Saya selalu baca. Bila saya baca, saya teringat, ya Allah. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dhunani. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, lima tu'dhunani, kenapa kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, sedangkan kamu tahu aku Rasulullah. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ayat ni antara ayat perkataan yang dikata oleh Nabi SAW di dalam peperangan Hunain. Di dalam peperangan Hunain, orang Ansar kata dekat Nabi tak adil. Bila Nabi SAW bagi dekat Abu Sufyan 100 ekor unta, bagi dekat orang yang baru masuk Islam 100 ekor unta, nak ambil ke hamba. Nabi SAW tak bagi kepada orang Ansar yang banyak berjuang dengan Nabi. Maka mereka berkata Nabi tidak adil. Maka kata Nabi SAW, kalaulah Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Maka kata Nabi SAW, rahmatlah Allah Ta'ala bagi kepada Musa. Musa lebih teruk daripada apa yang aku hadapi ini. Musa lebih teruk daripada apa yang aku hadapi. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dhunani. Wahai kaum aku, kenapa kamu hina aku, kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah, sedangkan aku Rasulullah ilaikum. Allah Ta'ala jadikan aku sebagai Rasul. Aku bawa Islam ini bukan aku nak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, hisab. Tunggu dihisab. Pilah dihisab. Kalau tidak ada dihisab, aku akan berada di haudi, di telaga aku, kata Nabi. Nabi akan tunggu kita di telaga dia. Tuan-tuan nak minum air telaga Nabi. Nanti setiap umat akan ada telaga dia masing-masing nak akan pergi minum. Maka kita akan minum di telaga Kautsar, telaga Nabi SAW. Dan kita tidak akan dahaga sampai bila-bila. Dan kalau tak ada juga di situ, Nabi akan tunggu kita indas sirat. Nabi akan tunggu di sirat. Nabi akan tunggu kita nak selamatkan kita di sirat.
Bila kita lepas daripada sirat, itulah kita akan selamat. Maka Nabi SAW akan tunggu kita inda sirat. Ya Allah, tuan-tuan, kita tak fikir buat dunia ni. Dunia ni tak lama. Dunia ni kita nak pi. Kita bukan nak duduk lama dalam dunia, kita nak tinggalkan dunia. Kita nak bawa ganjaran pahala. Kita nak cari pahala banyak. Kita buat apa yang kita laksanakan ini semuanya ialah kita nak buat macam mana Nabi buat. Nabi SAW bina masyarakat. Nabi SAW bina orang-orang kampung. Yang pertama, bentuk peribadi Muslim, bentuk keluarga, bentuk masyarakat, bentuk negara. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah adalah untuk membentuk sebuah negara Islam. Maka Nabi SAW bina negara. Buktinya ialah pembentukan Sahifah Madinah, ataupun perlembagaan bertulis pertama dalam dunia. Ni negara Islam yang dibentuk oleh Nabi SAW. Maka perkara inilah yang kita nak buat. Kita nak bentuk supaya kita dapat laksanakan seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, saya duduk jadi YB ni bukan kerana saya nak apa. Saya nak buat apa Nabi buat je. Kita nak buat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita nak buat. Hak Nabi tak bagi buat, kita tak mau buat. Kita nak jaga, kita nak tahan. Saya jadi buat satu dekat dengan hotel kerajaan. Saya ada 3 hotel saya jaga. Dalam mesyuarat ada satu hari, ada satu syarikat rokok, syarikat cerut. Dia nak bayar 15,000 dekat hotel kita setiap bulan, dengan syarat bagi kami buka tempat orang hisap cerut. Saya tanya di mana lagi mereka buat. Mereka kata tak ada di Kedah, di sini lah nak buat. Kata kan, ni hotel kerajaan negeri ni nak buat macam mana ni, tak pendapatan kepada kerajaan negeri. Saya kata tak elok, kita tak boleh buat. Akhirnya mesyuarat setuju untuk tidak terima. Kalau kita tak duduk di situ, mereka boleh terima. Kita duduk di situ ialah supaya kita nak halang perkara-perkara macam ni jangan buat. Kata Menteri Besar, judi kita tak mau buat, tak mau bagilah lesen judi. Orang-orang muka Islam marah macam-macam. Tak apa, biarlah kita tak dapat duit, tak apa. Tapi kita dapat keberkatan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka keberkatan. Orang duk kata MB bohong REE. Rupanya orang sudah curi REE yang ada dalam negeri kita. Tu nadir bumi, depa curi dah. Tak tahu berapa banyak mana dah depa curi. Harga dia lebih mahal daripada emas yang ada dekat SIP. Hari tu habak kata REE ni ingat main-main. Rupanya REE memang betul. Orang dah curi dah. Ini keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, InsyaAllah Allah SWT akan bantu kita. Maka sampailah di padang mahsyar, duduk di sana, nak ditanya nanti ni nak jumpa tahun mana. Tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW ni bukan setakat dikenali di dunia sahaja, tetapi Nabi yang paling besar yang Nabi akan dikenali di padang mahsyar ialah ketika mana Nabi memberi syafaatul uzma kepada seluruh umat pada ketika itu. Allah, duduk padang mahsyar 50,000 tahun. Matahari sejengkai dengan kita. Tak mula hisap lagi. Cari Nabi kata semua Nabi kata nafsi aku tak boleh, dia aku je.
Sampailah jumpa Nabi SAW, barulah Nabi sujud di hadapan Allah, minta Allah Ta'ala mulakan. Pada ketika itu barulah Allah mulakan hisab manusia. 50,000 ton baru mula. Siapa minta? Nabi SAW minta. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad SAW dikenali oleh ahli mahsyar. Mana Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad ni lah siapa? Itulah Nabi kita, tuan-tuan. Masya Allah, banggalah kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak kena buat 3 benda. Yang pertama, perbanyakkan ingat Rasulullah. Banyak selawat, tuan-tuan. Perbanyakkan selawat yang pertama. Tuan-tuan bawa tasbih, bawa tasbih pergi mana pun bawa. Beli satu kalau tak ada. Beli tasbih yang macam ni mudah, takut kan orang nak kata kan. Happy lah kan, bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambil berjalan. Saya ada seorang adik-beradik, dia main jumpa pagi subuh. Dia kata, Pak Su, dia kerja pomen ya. Dia kata dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kerja pomen. Apa hang buat? Dia kata setiap hari dia akan naik motor, dia akan baca doa, kemudian dia akan selawat sampai tempat kerja. Insya-Allah. Tuan-tuan, kita boleh buat. Ni duk mimpi lembu kan. Abu dailah. Oh merajing dailah. Fun cak mua. Mimpi tarik lembu. Aduh. Mimpi tarik kati. Tu mimpi hak teruk-teruk. Mimpi kena tindih. Amboi piem. Dia macam lah mimpi hantu tindih. Nak mimpi hak baik-baik ni payah. Dia mimpi Rasulullah SAW. Ada seorang ulama, Dr. Ali Jum'ah, dia kata dia khatam kitab sirah Nabi SAW. Dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada seorang Zainab Al-Ghazali, dia berjuang pertahankan Islam, duduk dalam penjara 10 tahun. Umur dia lebih tua daripada umur dia. Orang tengok dia tua 10 tahun. Zainab Al-Ghazali, waktu saya duduk di Mesir, saya ingat dia mati dah. Rupanya dia masih hidup, duduk dalam penjara di Mesir. Allahu Akbar. Zainab Al-Ghazali yang tak pernah boleh jumpa Nabi. Mana boleh jumpa Nabi? Duduk dalam penjara. Tapi dia kata, aku seronok duduk dalam penjara kerana boleh kata setiap malam aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, mungkin kita jauh dengan kubur Nabi SAW, tapi hati kita boleh dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku amai biar cipai Mekah. Tak ada duit nak pergi Mekah. Ada seorang adik-beradik tak ada duit. Dia kata, aku ni sampai bila pun memang aku tak boleh pergi dah. Maka dia pun memang mati dan tak boleh pergi Mekah. Tapi ada orang yang duit banyak boleh pergi Mekah berkali-kali. Sampai depan kubur Nabi, adakah Nabi SAW seronok dengan kehadiran kita? Kita tanya diri kita, Nabi seronok tak dengan kita? Sebenarnya jauh dekat ini hati kita. Ada seorang ulama, dia cerita, setiap kali aku baca tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, aku dengar Nabi SAW menjawab salam. Ya waktu tahiyat tu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu baca tahiyat tu aku dengar Nabi jawab salam aku. Betapa dekatnya hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
betapa sayangnya kepada Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, kita semua mampu untuk mendekati Nabi SAW. Perbanyakkanlah selawat pada Nabi. Yang keduanya, beramal dengan apa yang Nabi SAW ajak kepada kita. Dekatilah rumah Allah, dekatilah masjid, buat ibadat, rajinlah mengaji kitab dan sebagainya. Dan yang ketiganya, berjuanglah mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat kecintaan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itulah yang dapat sampaikan pada malam ini. Minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika wa hubba ma yuqarribuna ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.